Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين. أما بعد إخوة الإيمان, Alhamdulillah, terima kasih kepada akhi kita. Alhamdulillah, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Ikhwatul iman, dengan limpah kurnia daripada Allah Jalla wa'ala, kita boleh berada dalam majlis ta'lim. Alhamdulillah. Di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Imam At-Tirmidzi daripada sahabat Nabi yang bernama Sakhrin Al-Ghamidi, kata Imam Tirmidzi, hadis ini adalah hadis yang hasan. Sakhrin Al-Ghamidi, dia jumpa dengan Nabi mengadu beberapa masalah hal kehidupan. Sahabat dengan Nabi ni, mereka bukan sahaja bertanya tentang urusan sembahyang, puasa, zakat, tapi bertanya tentang hal kehidupan. Kerana memahami maksud Allah Ta'ala menurunkan ayat laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan minhum. Sesungguhnya Allah telah memberi kepada para mukmin anugerah yang besar, iaitu dibangkitkan di tengah-tengah mereka itu seorang rasul daripada kalangan manusia macam mereka juga. Jadi memahami makna itu, para sahabat selalu mengambil kesempatan bertanya tentang urusan hidup mereka. Sakhrin Al-Ghamidi, dia bertanya, ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah. Apa yang perlu dibantu? Ya Rasulullah, aku ni orang menega, tapi aku rasa menega aku macam ada kurang sikit. Nabi SAW menyebut satu perkataan yang mengandungi makna jawami'ul kalim kepada Sakhrin Al-Ghamidi. Nabi kata, bila Nabi dengar dia mengeluh masalah itu, Nabi membaca sepotong doa, dan dengan doa Nabi itu dia jadikan landasan kehidupan. Apa Nabi kata pada dia? Nabi kata, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, kau berkatilah umat aku di sebelah paginya. Sebelah pagi, sebelum datang waktu zawal, sebelum matahari terpacak di atas kepala kita ni, ataupun bahasa lain, sebelum masuk tengah hari. Ini adalah waktu pagi, waktu duha. Lepas daripada matahari keluar, matahari terbit, orang panggil syuruk, matahari itu dah menampakkan cahaya dia. Itu adalah Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Pagi-pagi dia itu minta diberkati. Apabila wujud doa ni, kata Sakhrin Al-Ghamidi, ada dua perkara yang baru aku nampak. Yang pertama, Nabi SAW tidak mengancam dia punya pasukan-pasukan tentera dia, melainkan dia akan hantar pada waktu yang dia doakan berkat tadi. Melainkan waktu yang dia doakan berkat itu.
tentera kecil ke, tentera besar ke, syariah ke, juyush dia ke, dia akan hantar pada waktu yang berkat ini. Kata Sakhrin Al-Ghamidi, aku ubah semua urusan-urusan penting, aku jalankan di sebelah pagi. Termasuk dia orang menega, dia nak hantar barang, dia nak buat pesanan, orang pesan, dia mengantar, semuanya dia buat di sebelah pagi. Kata Sakhrin Al-Ghamidi, aku nampak ada satu perkara berlaku dalam hidup aku berubah. Hidup aku berubah apabila aku duduk di dalam kawasan yang Nabi doakan dengan keberkatan pada umat dia. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullah menyebut dalam buku dia, kata Imam Nawawi, kalau kita ada hal yang sangat penting, kalau kita ini nak membaca, nak mengapai, nak mengkaji sesuatu, bukan mesti kita buat benda tu di sebelah pagi, tapi kita kena sedar ada doa Nabi di sebelah pagi. Ada doa Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Sehingga kan di kalangan para salafus salih, orang-orang salafus salih, dia bila tengok orang tu tidur sebelah waktu pagi, dia akan gerak bangkit. Dia akan gerak bangkit. Dia akan mengulang doa ni ke telinga kawan tu, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah kami pada waktu pagi. Kalau dia tak baca doa tu di telinga kawan tu, dia akan jagakan kawan tu dengan kaki dia. Dia akan keh kawan tu dengan kaki dia. Dia kata, hai bangun, adakah kamu nak melepaskan keberkatan yang wujud yang telah didoakan oleh Nabi? Berkat ini dia macam rezeki. Macam rezeki Allah bagi, begitulah makna berkat. Allah bagi. Tiba-tiba waktu Nabi doa supaya Allah beri berkat pada umat dia, umat itu tidur. Maka umat itu seolah-olah dia nak hidup tapi tanpa berkat. Jadi di kalangan kaum para salafus salih, aktiviti dia penuh di sebelah waktu pagi macam ni. Kalau kita ada pengalaman duduk dengan Syekh di Arab, waktu pagi lagu ni aktiviti kita penuh, kita mengaji, kita mengapai. Mai tengah hari dia sunyi sikit. Dia sunyi sikit, dia korang nak mengapai, dia korang ada main waktu mengantuk sikit. Orang Arab dia akan tidur Ustaz. Sebelum masuk Zuhur dia rebah Ustaz, dia tidur Ustaz. Tapi waktu pagi, oh dahsyat, waktu yang sangat, sehingga ditulis di dalam buku-buku para salafus salih, keberkatan mustajab doa ada pada waktu pagi. Sebab benda ini keluar daripada mulut kekasih Allah Nabi kita Muhammad. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Doa ni kita jangan ulang, sebab dia doa Nabi, sebab Nabi minta pada kita. Kita jangan pagi-pagi baca Allahumma barik li ummati. Siapa pula umat kita? Kita tak disuruh ulang doa ni, cuma kita disuruh hidup dalam naungan doa ini. Naungan doa ini. Di kalangan salafus salih, dia tengok orang-orang yang sakit, bila datang waktu lagu ni, dia akan jaga sebentar. Jagalah sebentar. Sebab apa? Ini adalah kawasan yang Nabi doakan dengan penuh keberkatan. Alhamdulillah ikhwan, kita berada pada waktu itu. Kita dapat waktu itu. Dan waktu macam ni kita ta'aruf. Kita ta'aruf, sama ada ta'aruf nafsi, kita berkenalan sama kita, ataupun kita ini satu orang yang cuba ta'aruf kepada agama kita sendiri. Kita nak kenal agama kita sendiri. Ikhwatul iman, pada waktu-waktu begini, mari cuba kita melihat satu dua ayat Quran dan cuba kita gabungkan ayat-ayat ini untuk memberi kepada kita satu kejelasan ataupun satu perkara lebih jelas tentang apakah nilai, apakah kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi syariat Allah Taala ini. Maka sunnah fi tasyri' al-islami ini adalah durusul muhimmah. Apakah kedudukan as-sunnah di dalam syariat Islam ini? Ini satu pelajaran yang penting yang dibuka oleh para ulama. Antum
Cuba kita ambil beberapa ayat Quran yang pendek-pendek yang pernah kita dengar, kemudian kita centum untuk faham. Ayat yang selalu kita dengar adalah ayat pada hari Jumaat. Kita orang lelaki biasa main Jumaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini ada dua perkara. Yang pertama nak menceritakan tentang syariat Allah, iaitu para mukminin disuruh berselawat kepada Nabi. Yang kedua, ayat ini nak bagi tahu inilah yang dikatakan Nabi Muhammad yang berada pada satu makam yang orang lain tak akan dapat capai. Makam apa? Makam Allah dan para malaikat berselawat. Siapa boleh capai? Kedudukan ini siapa boleh capai? Tak ada siapa, ikhwan. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Qurtubi ketika dia bawa ayat ini, inilah satu perkara yang terlepas pandang oleh orang yang berselawat itu sendiri, apatah lagi yang tak berselawat. Hak tak selawat memang tak nampak ayat ni, hatta yang berselawat. Sehingga kan dia menyatakan Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad, ya Allah berilah selawat kepada Nabi kami Muhammad. Tapi bagaimana selepas dia berselawat pada Nabi, dia boleh mencari jalan hidup lain daripada jalan insan yang dia selawatkan itu? Adakah dengan kita berselawat pada Nabi, kita, kemudian hidup kita ini kita ikut cara orang lain? Adakah orang yang kita ikut itu telah sampai pada makam ini? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat pada Nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat pada Nabi. Nak sampai pada makam ini, dan ini insan yang kita selawat, insan yang makam dia takkan dicapai oleh siapa-siapa. Tidak ada keraguan, tidak ada resah, tidak ada gundah gulana dan syak dalam hati untuk menyanjung, mengagung, memuji dan untuk menjadi umat di belakang Nabi yang sangat tinggi dan mulia harakat dia di sisi Allah ini. Tidak ada syak dan ragu. Karena itu makam ini ikhwatul iman demi Allah adalah makam mukjizat. Tak dapat pada orang lain, tak akan dapat. Allah boleh menyatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala Muhammad. Allah dan para malaikat berselawat pada Muhammad. Tak, Allah guna pangkat yang Allah beri kepada dia. Pangkat yang Allah beri kepada dia. Siapa ini Muhammad bin Abdullah? Dia seorang Nabi. Apa itu Nabi? Nabi itu bermakna naba, orang yang membawa berita gaib daripada sisi Allah. Bukan dia seorang. Al-Anbiya, mereka ini jumlah dia besar, banyak. Tapi dia adalah khataman nabiyyin, penyudah bagi segala nabi. Itulah kedudukan selawat. Antum bayang, kita orang Melayu ada masalah bahasa kan? Bukan kita lah, tuan-tuan lah orang Melayu ada masalah bahasa. Saya tak masuk lah. Kita etnik lain. Kita orang Melayu ni ada masalah bahasa. Masalah bahasa kita nak terjemahkan ke dalam bahasa kita tak dapat. Sebahagiannya kita tak dapat. Maka sebahagiannya kita terpaksa kekalkan dalam menggunakan bahasa Arab. Macam kita duk belajar fiqh ni najis bahasa Arab. Tak tercapai nak diterjemah dalam bahasa Melayu. Najis itu mendatang apa? Tak sampai. Akhirnya kena pakai najis juga, pakai bahasa Arab juga. Ini babun najasat, ini bab nak menceritakan najis-najis. Ustaz yang mengajar tu pening kepala 2 hari. Melayu panggil apa najis? Nak kata benda cemak tak mesti najis. Nak kata sampah tak mesti najis. Najis ni benda yang menghalang kita beribadat kepada Allah. Dia apa dia? Kalau kita nak A, B, C, D, banyak. Kita tahu sifat dia, kita tahu makna dia, tapi kita nak memilih satu bahasa yang merangkumi, tak ada. Melainkan kita pakai najisnya. Kita mengaji hadas.
Orang Melayu nak bagi hadiah apa? Orang Melayu reti tambah kecil dengan besar. Ada? Hadiah kecil, hadiah besar. Tapi nak terjemah hadiah dalam bahasa Melayu tak dapat. Ini bab pada menyatakan hadiah kecil. Tahulah hadiah kecil itu tergambar lah orang kata di pemikiran kita. Tapi nak pakai bahasa apa? Tetapi kita tahu hadas menghalang kita beribadat kepada Allah. Ada hadiah kecil, ada banyak benda tak boleh buat. Semayang tak boleh, tawaf tak boleh. Ada benda tak boleh buat. Kalau ada hadiah besar, lagi halang banyak benda tak boleh buat. Maka hadas kena kekal dalam bahasa Arab. Hadas. Niat. Tak dapat. Bahasa Melayu panggil apa niat? Rukun semayang yang pertama. Berdiri niat, kemudian berdiri betul. Apa dia niat? Niat lagi semayang? Tak niat lah. Hantarkan niat aku? Tak tahu. Orang ini bunuh tanpa niat. Penin lawyer, macam mana bunuh tanpa niat? Dia kata kamu tu mati dah tapi tak ada niat. Niat ni mendatang apa? Tak boleh faham. Tak ada bahasa. Melainkan kena kekal dalam bahasa Arab, baru dia dapat dipaham. Demikian ikhwan, bila Allah Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Nabi adalah makam yang tak akan dapat dicapai melainkan Allah Ta'ala yang memberi dan mengangkat kedudukan itu. Siapa dia? Orang ini daripada kalimah, dia punya masdar dia naba. Naba bermakna berita. Nabi bermakna orang yang mendapat berita. Min amba'il ghaib, dia mendapat perkhabaran ghaib untuk disampaikan kepada kita, dan secara tidak ragu dia mendapat itu daripada sisi Allah Ta'ala. Dan ini orang yang Allah dan malaikat berselawat kepada dia. Satu orang boleh mengaku dia Nabi, tetapi secara kosong. Secara hakikat Tuhan beri ilmu pada dia, Allah sampaikan wahyu pada dia, tak wujud. Macam mana dia nak buktikan dia Nabi dengan makna macam Nabi Muhammad itu? Mengaku bolehlah, saya seorang Nabi. Apa maksud awak Nabi? Mana dia wahyu? Mana dia Jibril? Dia hampa tak nampak, dia duduk dah sebelah. Boleh orang panggil orang gila bila jadi lagu tu. Ini satu makam. Kalau orang dakwa dia Nabi tapi dia tak boleh bukti. Nabi Muhammad dia boleh bukti. Dia boleh bukti dia itu Nabi. Sangat dia boleh membuktikan. Dan ada suatu janji daripada Allah di dalam Al-Quran, kalau Muhammad ini menyeleweng daripada apa yang kami sampaikan pada dia, kami bertindak kepada dia dengan segera. Allah sebut dalam surah Al-Haqqah masalan, sebagai contoh dalam surah Al-Haqqah, Allah katakan kepada kita ini, wa ma huwa biqauli sya'ir qalilan ma tu'minun. Tidaklah Muhammad ini bercakap dengan bahasa syair, wala biqaulin kahin, dan dia tidak bercakap dengan bahasa bomo. Tapi yang dia cakap itu apa dia? Tanzilum mir rabbil alamin. Ini jaminan Allah. Yang dia sampaikan itu diturunkan daripada sisi Allah Ta'ala, Rabbul Alamin. Ingat kata Allah, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin summa laqata'na minhu alwatin. Kalau Muhammad sampaikan kepada kamu apa yang kami tidak turunkan, bermakna dia khianat. Kalau ini jadi, tadi Allah dan malaikat berselawat pada Nabi. Mungkinkah Allah dan malaikat berselawat pada Nabi, seorang Nabi yang dusta? Tidak mungkin. Kita mungkin dah puji satu orang, hari ini kita puji dia elok, lepas seminggu tengok dia melelong. Orang petikai kita, macam mana hang kata dia bagus? Kita kata nak buat aku mana, aku tengok orang tu dia bagus. Orang puji dalam, kan sejarah ni orang puji Kamal Atatürk masa dia nak ambil alih sistem politik Turki. Orang kata ini suatu reform yang bagus. Kamal Atatürk ni ada pemikiran yang agak moden. Orang pujilah dia.
Macam mana pandangan Tuhan kalau Turki kita beri pada pemimpin muda, dia muda masa tu, oh seronok, bagus. Tiba-tiba dia dapat dia buat perangai, dia ubah daripada Arab kepada Turki, Turki untuk Turki, Arab untuk Arab. Dia pemberita ni pergi carilah kawan yang puji dia balik. Sebahagian yang puji dia ni syekh-syekhnya ada janggut, pakai serban. Syekh macam mana dulu hang kata dia bagus, syekh tu kata aku nak buat aku mana, dulu dia tak buat masalah dia bagus lah dia buat masalah tak bagus Jadi kita punya puji tak tepat. Tapi kalau Tuhan memuji, mungkinkah tak tepat? Tidak. Pujian Allah. Pasal itu dikatakan Allah Ta'ala itu inna wa'dallahi haqqun. Ima janji Allah, janji baik. Ima wa'id Allah Ta'ala, iaitu ancaman Allah Ta'ala, kesemuanya adalah benar di sisi Allah. Dia tak boleh jadi tak benar. Maka Allah puji Nabi Muhammad, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tidak mungkin Allah puji Nabi kemudiannya dalam ilmu Allah dia akan khianat. Tidak. Kalau sekiranya Muhammad itu khianat, kata Allah, macam mana maksud Muhammad khianat? Yang kami turunkan kepada dia, dia tidak sampaikan seperti yang diturunkan. Allah kata apa dia? Nescaya la akhadna minhu bil yamin. Kami akan pusing, kami akan pegang dia, kami pusing tangan dia, dan kami cabut urat jantung dia, dan kami letak atas dada dia. Kalau Muhammad buat begitu, oh dahsyat. Satu ancaman Allah kepada Nabi Muhammad, jangan khianat dengan risalah yang kami sampaikan. Jadi kalau orang kata Nabi Muhammad ini ada dia sampaikan benda yang tidak benar, tak masuk dengan akal, kerana itu kita boleh membantah dia. Tak mana. Kalau Nabi Muhammad sampai benda yang tak ada asas dan tak ada akal, yang akan bertindak kepada Nabi bukannya kita, Tuhan sendiri. Katalah Nabi kita tersilap, subuh ni patut 1 rakaat, ataupun subuh ni patut ditunda. Tiba-tiba Nabi kata subuh buat 2. Kalau itu satu kesilapan, time yang tak kena, mana boleh time pagi ni nak sembahyang? Kita ini hidup dalam dunia yang agak challenging, mencabar, kita kena lawan. Masa itu adalah penting. Tiba-tiba Nabi tersilap. Nabi kata macam mana pun nak kiamat ke, sakit ke, sihat ke, subuh kena buat. Tiba-tiba tersilap dengan syariat Allah. Allah akan cabut jantung dia keluar dan letak di atas dada bagi seluruh Arab tengok. Ini balasan orang yang khianat dan salah menyampaikan agama. Tapi sampai hari Nabi nak wafat, Allah menyatakan yang keluar daripada mulut Nabi, yang Nabi buat kesemuanya, kata Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, telah sempurna. Di atas itu Allah menurunkan ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tidak ada khianat, tidak ada yang salah, tidak ada yang tersalah, tidak ada yang kebarangkalian, kemungkinan tersalah, tidak ada. Kalau ada, 2 ayat ini kena dicabut daripada Al-Quran. Selawatnya Allah dan malaikat pada Nabi dan Islam agama sempurna, ayat ini perlu dibuang. Tapi tidak ada. Semuanya sangat sempurna daripada Allah kepada Rasul dia. Jadi kedudukan ini, ikhwan, siapa boleh dapat? Tak ada siapa boleh dapat. Kehebatan dia, kedaulatan dia. Kita kalau kata daulat ni biasa raja lah. Daulat tuanku. Daulat daripada kalimah daulah. Daulah ni apa dia? Orang yang memiliki kuasa yang besar dalam suatu tempat. Daulah. Pasal itu para nabi datang memberi daulat kepada penduduk negeri itu, memberi hak mereka. Pasal itu bila berlaku pertentangan di antara Musa dan Fir'aun, Musa alaihi salam dengan Fir'aun laknatullah ini, benda yang terbayang di pemikiran Fir'aun, Musa akan merampas daulat dia. Musa akan nak rampas. Tapi Musa datang kepada Fir'aun. Musa menyatakan kepada Fir'aun, sebutlah la ilaha illallah.
Musa tak pernah pun mencadangkan kepada Firaun, wahai tuanku Firaun, apa salahnya kita buat pilihan raya 2 tahun sekali? Tuanku boleh naik, tuanku boleh turun, Patik boleh naik, Harun boleh naik. Tak, Musa tak pernah cadang, tapi Firaun takut hilang apa? Daulah. Berlaku perlawanan. Tapi daulat yang hakiki ini ada kepada para nabi. Mereka lah yang berhak memimpin manusia daripada atas sampai ke bawah. Dan manusia daripada atas ke bawah, kalau ada yang tak ikut Nabi ini, dia adalah insan yang celaka. Ini ayat Quran sebut pada kita, la yaslaha illa al-ashqa alladhi kazzaba wa tawalla. Tidak akan masuk ke neraka melainkan orang yang celaka. Siapa dia orang yang celaka? Kazzaba wa tawalla, yang mendustakan dan berpaling. Siapakah si pendusta dan yang berpaling? Apa yang dia dustakan daripada apa dia berpaling? Para ulama tafsir kata dia berdusta dan berpaling daripada utusan Allah. Itulah orang yang celaka. Celaka ni bukan pasal dia bodoh. Tengok, kata anak hang SPM 5 tak dapat apa, celaka betul anak hang. Dah. Celaka ni bukan pasal tak lulus periksa. Tengok kata kita gaji tak naik, celaka betul. Dah. Celaka itu Quran kata la yaslaha illal ashqa, tidak masuk ke neraka melainkan ashqa. Ashqa jamak daripada syaqi. Syaqi ni mufrad, si celaka. Ashqa, ramai orang yang celaka. Siapa dia? Kazzaba wa tawalla, orang yang dusta dan berpaling. Dia dusta ajaran Nabi dan berpaling total hidup dia, tak mau ikut. Fa'arada, dia berpaling terus. Maka Allah kata orang ini kami buang ke neraka, dan yang masuk neraka itu adalah orang yang paling celaka. Kenapa? Kerana para Nabi memiliki daulat ini. Allah berselawat kepada mereka, dan Allah kata cara hidup mereka paling sempurna. Paling sempurna. Ini satu ayat ikhwan yang kita kena berfikir. Satu. Cuba antum tengok lagi satu ayat dalam surah Al-Ahzab. Untuk dapat suatu faham sedikit pada waktu duha ini, ke mana patut kita arahkan perjalanan hidup kita yang berbaki tak berapa lama lagi. Tak berapa lama. Allah sebut dalam suratul Ahzab, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Allah katakan, dan tidaklah Muhammad itu bapa daripada seorang laki-laki di kalangan kamu. Muhammad bukanlah bapa daripada seorang laki-laki di kalangan kamu. Ini merujuk kepada Zaid bin Harithah. Nabi jadikan dia sebagai anak angkat Nabi. Bila Nabi buat dia sebagai anak angkat Nabi, maka ada satu benda yang besar berlaku kepada Nabi dan kepada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini ikhwan, Nabi kahwinkan dia dengan seorang yang bernama Zainab bin Jahshin. Oh, seorang wanita koprat lah. Kalau tidak koprat pun daripada anak bapa dia koprat. Pendek kata keluarga berada lah, keluarga yang sangat berada. Kahwin Zaid ni pula seorang hamba yang jadi anak angkat Nabi. Bila kahwin, peringkat awal nak kahwin tu ada sedikit lah timbul masalah, apa orang Melayu panggil masalah apa, kufu, setaraf antara dua darjat. Itu berlaku antara Ghazali dengan siapa, Tengku apa nama dia, lupa nak, Tengku Sa'diah tu lah nama Tengku apa, lupa dah, balik ke nama balik filem tu. Zaid hamba, ini anak orang kaya, lagu mana nak buat. Tapi Allah turunkan ayat, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu
amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak patut bagi lelaki beriman dan perempuan yang beriman, kalau Allah dan Rasul telah menentukan satu pilihan, mereka nak cari pilihan yang lain. Ini berkaitan dengan Zaid dan Zainab. Akhirnya dua-dua dikahwin. Allah merancang lain. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang lain. Bila jadi kahwin, tak lama cerai. Tak lama cerai. Orang baik-baik ni kalau dia bercerai nikmat. Bukan semua cerai itu jahat tak. Dia baik-baik. Zaid baik, Zainab baik. Dan pilihan ni pilihan Rasulullah, kahwin. Tiba-tiba cerai. Nak kata apa? Nak kata salah siapa? Dua-dua beriman. Ya, kadang-kadang cerai ni adalah ujian hidup. Kadang-kadang cerai adalah nikmat. Sebab perkahwinan dia bukan penjara yang memenjarakan manusia. Tidak. Itu mungkin ada dalam ajaran agama Hindu. Selagi tali di leher tu tak tarik, laki dia minum macam mana pun, aneh wangge. Ni abangku. Islam bukan, perkahwinan bukan penjara. Perkahwinan adalah kebebasan. Kebebasan hidup, beribadat, taat mentaati, kasih sayang. Tiba-tiba mereka bercerai. Bila mereka dua orang ni bercerai, Zaid ini adalah anak angkat Nabi. Tiba-tiba habis dah iddah Zainab ni semua ni, orang tengok Nabi berada dalam keadaan cukup susah hati. Cukup susah hati. Kedudukan Nabi itu dia berada pada keadaan yang cukup susah hati. Orang datang pada Nabi, ya Rasulullah, apa hal ni? Apa hal ni? Orang kata kat Nabi, apa hal ni? Macam orang Melayu jawab kan, luah mati mak, celan mati pak. Ada benda berat Nabi nak cerita. Apa dia ya Rasulullah? Tentulah Rasulullah sedih sebab yang cerai itu bukanlah anak angkat, dah jadi macam anak betul dah. Tapi bukan itu yang Nabi fikir. Ada benda lain. Apa dia? Allah menurunkan wahyu, Nabi kena masuk meminang Zainab dan Nabi kena kahwin dengan Zainab. Oh, ni orang Melayu nak panggil apa masa tu? Wan makan anak. Macam mana nak buat? Dan Arab pada masa itu memandang isu ini anak angkat adalah anak sendiri. Lepas tu cerai, lepas tu bapa angkat nak masuk meminang menantu angkat dia ni, dia betul bukan kata angkat, angkut-angkut dah jadi ni. Nak Quran menceritakan Nabi dalam keadaan tak boleh fikir, wallahu ahaqqu an takhshahu. Quran kata dekat Nabi, hey Muhammad, Allah patut kamu takut. Allah patut kamu takut. Allah kata wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdihi wa takhshan nas. Allah tahu apa yang buat dada kamu ketat sekarang ni Muhammad. Kamu simpan daripada orang, tapi nyata simpanan itu di hadapan Allah. Kamu takut kepada manusia, bukan takut biasa. Nak cerita macam mana ni? Wallahu akhsha, wallahu ahaqqu an takhshahu. Allah paling berhak kamu takut. Allah kata falamma qada Zaidun minha watara. Bila Zaid, ini satu tempat dalam Quran sebut nama sahabat Zaid. Apabila Zaid dah selesai dah dengan isteri dia, dah cerai, dah habis iddah dah, Allah kata pada Nabi Muhammad, zawwajnakaha, pergi meminang, masuk meminang Zainab. Bila masuk minang Zainab, dia jadi orang Arab pakai kata ni, kata mengaku Rasulullah perangai huduh. Ni orang mula mencerca Nabi. Bila orang mula cerca Nabi, Allah turunkan ayat ini. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Yang kamu duk cerca ni siapa dia? Kamu ingat Muhammad ini bapa kepada Zaid kah? Tidak, kata Allah. Dia bukan bapa Zaid. Zaid tak ada kena mengena darah dengan dia. Walakin Rasulullah. Tapi ini adalah utusan Allah. Meminang dia kepada Zainab.
Dia suruh Zainab kahwin dengan Zaid, Zaid kahwin dengan Zainab. Dia suruh itu kerana Allah yang suruh pada dia. Kenapa kamu nak cerca dia? Dan perceraian mereka membimbangkan hati dia dan masuk meminang dia kepada Zainab selepas habis iddah Zainab dengan Zaid juga di atas utusan Allah. Dia bukan bapa kepada seorang daripada kamu, dia adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan dia adalah nabi yang penyudah. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, di atas semua urusan ini hanya Allah yang maha mengetahui apakah yang sedang terjadi. Tak apa, ayat ini nak bagi tahu apa dia? Nabi Muhammad itu Rasulullah dan Nabi penyudah. Ibnu Katsir kata, yang pertama, maksud dia Nabi penyudah, lepas daripada dia tak ada Nabi dah. Mailah siapa mengaku jadi Nabi pun. Ini semua kita kata semua ni vitamin tak cukup dalam badan. Mengaku pilah jadi Nabi. Pasal Al-Quran dah kata wa khataman nabiyyin. Dia Nabi penyudah. Satu. Yang kedua, kata Ibnu Katsir, apa makna Nabi penyudah? Maksud Nabi penyudahnya ialah setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada orang Allah lantik untuk menurunkan syariat. Bermakna sudah tidak ada syariat melainkan syariat yang turun pada zaman Nabi. Sudah tidak ada agama melainkan agama yang turun pada Nabi. Tidak ada kesempurnaan, tidak ada jalan mendekatkan diri kepada Allah melainkan jalan yang telah diturunkan kepada Nabi. Setelah Nabi Muhammad, kesemua jalan ini telah terhenti, telah terputus melainkan apa yang telah ada sahaja. Ini makna dia adalah Nabi penyudah. Ikhwan, kalau itu kita faham dia Nabi penyudah, bagaimana kita nak beribadat kepada Allah dengan kita nak cari benda lain? Sedangkan Allah kata dah tak ada dah. Kalau kita nak berzikir, nak bertasbih, nak beribadah, kita nak mendidik diri, mendidik anak, menyucikan diri, ini semua Quran telah jelaskan, ini semua Quran telah bagi penjelasan, Muhammad bawa kepada manusia. Wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Muhammad datang membersihkan jiwa dalaman, membersihkan peradaban. Muhammad datang mengajar ilmu, mengajar hikmah. Kalau sekiranya Muhammad tidak datang dan sebelum daripada Muhammad diutuskan, insan hidup dalam nilai-nilai kesesatan. Artinya, kalau insan faham makna Muhammad itu Nabi penyudah, bukan makna kata setelah dia tak ada Nabi. Bahkan setelah dia tidak ada jalan mendekatkan diri kepada Allah. Sudah tidak ada. Walaupun yang datang ini orang iktiraf wali, mana-mana punya wali turun daripada langit yang pertama. Dia ni tak duduk di dunia, dia ni semua rumah pun pi buat ambil satu lot di belah awan sana. Hebat mereka ini, hebat. Makan tidak, minum tidak, air muka bercahaya berseri, bahasanya indah, hebat. Namun Allah telah menyatakan Muhammad adalah Nabi penyudah. Siapa pun tak boleh ikut yang turun daripada awal ni, tak boleh ikut. Kerana Allah telah mengiktiraf perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah orang, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ikhwan, cuba antum kaitkan dengan satu ayat di dalam Al-Quran dalam surah Al-Anbiya. Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utuskan engkau Muhammad melainkan rahmat bagi sekalian alam. Ini ayat-ayat yang pendek tapi menghubung jambatan akidah. Tidaklah kami utus, Allah menafikan, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan satu aja sebab utusan dia, membawa rahmat kepada alam. Subhanallah ikhwan, siapa dia? Yang dia duduk di tengah-tengah kita ni, dia adalah rahmat. Kita polis, ada Allah, ada Muhammad, kita bawa dia. Dia duduk di tengah kita. Kita seronok ke kita risau? Risau kita. Polis kata awak nak risau apa? Ni ada Allah, ada Muhammad, dia bawa saya. Kita dan lagi aku tak percaya. Siapa dia? Ustaz duduk sebelah kita pun kita tak bebas. Siapa duduk di tengah-tengah kita, kita rasa rahmat. Hanya seorang aja ikhwan, Rasulullah. Orang lain tak ada.
Rahmat-rahmat ini bukan kerana kita suka ke dia, kita kata rahmat, tidak. Yang kata rahmat itu adalah Rabbul Alamin, pengatur, pencipta, pentadbir alam ini. Bagaimana kita tak boleh rasa setiapnya lahir daripada sunnah dia itu rahmat? Bagaimana kita boleh rasa selamat yang orang lain bawa? Ini ada satu ketempangan sedang berlaku dalam diri manusia. Tempang. Kerana ayat rahmat itu untuk dia. Wa ma arsalnaka, kalau kita pergi kepada harfiah, dan tidaklah arsalnaka, kami mengutuskan engkau. Engkau di sini dia ganti nama. Dia tak kata wa ma arsalna Muhammadan, kami utus Muhammad, dia ganti nama. Dia dhamir kepada engkau. Ada tak kita jadi khilaf? Kau di sini siapa dia? Bapa aku kot. Ada tak orang pergi jadi penin sampai tak tu? Tak ada, ikhwan. Siapa dia engkau di situ? Ganti nama ni nak beri kepada siapa? Tak ada orang khilaf. Walaupun tak disebut Muhammad. Wa ma arsalnaka. Bahkan ayat ini Allah tak kata wa ma arsaltu. Dia kata arsalna. Apa dia? Lita'zim. Kerana mencipta keagungan. Tidaklah kami mengutuskan engkau di situ Muhammad. Kita kata engkau Muhammad. Kita penin lagi. Oi, banyak orang dalam dunia nama Muhammad. Muhammad mana? Ada tak orang penin sampai setara tu? Ini kalau dia penin, bagi dia makan ubat penenang sikit. Tak pernah orang penin sampai setara tu, ikhwan. Engkau di situ Muhammad, dan Muhammad di situ Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Tak ada orang duk pening Muhammad Rahmat ke, Muhammad mana ke? Tak ada, ikhwan. Kok nama dah Muhammad banyak? Ustaz Mat berapa banyak duk dah? Yang nama Ustaz Muhammad ni berapa banyak dia duk dah? Tak tahu Ustaz kata, jangan main-main, saya pun Muhammad juga. Tak ada. Kadang-kadang masjid orang gantung nama Allah Muhammad. Pernah tak kita tengok kalimah Allah, kita okey Allah. Muhammad sebelah Allah tu siapa dia? Tak pernah orang pening. Tak pernah, ikhwan. Dia kata Nabi Muhammad lah. Dah kata Nabi Muhammad, tak boleh nama penuh dia Muhammad bin Abdullah. Boleh nama penuh lagi Abdullah bin Abdul Muttalib. Kan jelas. Tak ada, ikhwan. Tidak ada kekusutan untuk faham ayat ni. Satu orang sahaja diutuskan untuk bawa rahmat, dan dhamir itu dhamir mufrad, dhamir untuk satu orang. Orang itu adalah Muhammad. Ya, hidup dia, perkataan dia, syariat dia, peninggalan dia, seluruhnya rahmat. Seluruhnya rahmat. Rahmat lawan pada rahmat apa dia? Dhaddul li rahmati la'nat. Lawan, kalimah lawan kepada rahmat adalah kutukan. Kutukan. Apa itu? Firaq, perpecahan. Itu lawan kepada rahmat. Artinya, ikhwan, berdasarkan ayat ini, orang yang Allah rahmati adalah Nabi Muhammad. Bagaimana Rabbul Alamin telah menyatakan kepada kita hamba-hambanya, ibadihi ini, hambanya, tiba-tiba kita ragu. Kita ragu. Inilah orang yang paling dirahmati. Inilah orang yang kita kena cari. Kita dah sampai pada pencarian kita. Quran, Allah, Quran itu kalamnya telah menyatakan yang kami rahmat dengan utusannya hanya Muhammad seorang. Subhanallah, ikhwatul iman. Kita ambil satu ayat pendek lagi dalam suratul Qalam. Allah katakan dalam suratul Qalam, ayat yang pendek berkenaan dengan diri Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqil azim. Pendek ya? Sesungguhnya engkau ini Muhammad berada pada satu kondisi akhlak yang sangat agung. Siapa dia dalam dunia ini mendapat pujian sehebat ini daripada Allah kalau bukan Muhammad? Ikhwan, baik, antum cuba centum ayat-ayat ini. Kalau antum boleh nampak ayat ini, alhamdulillah, kuliah kita lebih cepat habis.
Kalau antum tak nampak, saya kena hurai sampai nampak. Lagi panjang masa dia ambil. Lebih baik antum faham cepat-cepat. Ayat apa? Ayat yang kita nyatakan tadi. Yang pertama, ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini kita ambil daripada ayat yang ke-56 daripada surah Al-Ahzab. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi. Satu. Kita gabung dengan ayat tadi. Muhammad itu bukan bapa seorang daripada kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan Nabi penyudah. Kemudian kita gabung dengan ayat tadi. Tidaklah kami utuskan engkau Muhammad melainkan rahmatan lil alamin. Dan kita gabung dengan ayat tadi, iaitu ayat sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang sangat mulia. Untuk gabung ayat ni akan buat kita, jantung kita ni dia boleh hidup duk. Betapa jalan, betapa apa yang sedang orang cari hari ini. Orang cari sakinah, ketenangan, kedamaian, bahagia. Bagaimana bahagia itu boleh ada pada si kafir? Orang turut setiap ayat orang-orang kafir. Bagaimana orang percaya bahagia itu ada kepada si fulan, sedangkan Quran memuji Muhammad? Bagaimana bahagia apanya orang cari? Tenang apanya orang cari? Damai apanya orang cari? Kebenaran apanya orang cari? Sehingga kan Allah suruh Nabi menyatakan kepada kita, wa khairal hadi Muhammad. Sebaik-baik bimbingan petunjuk adalah bimbingan dan petunjuk Muhammad. Kesemuanya ini ikhwan memberitahu kepada kita harakat martabat seorang nabi di sisi pencipta dia. Menceritakan kepada kita keagungan hidup, rahmat dalam hidup, jalan yang sebenar, yang mana yang patut kita cari. Ayat ini telah menggabungkan kebenaran di mata kita ikhwan. Tetapi dalam surah Al-Hajj Allah katakan mereka ada masalah. Mereka ada masalah. Masalah apa? Mereka buta. Buta ni maksudnya tak nampak. Bukan mata hilang. Mata dia ada. Mata ada di tempat dia. Tapi pandangan hilang. Belakang mata ni dah tak bagi dah cahaya. Tak nampak. Dia tak masuk. Orang buta, orang ada mata, ada anak mata, ada semua. Mata duduk di situ lah. Bukan kata doktor sahkan dia buta, buka-buka mata berlubang macam terawang ipoh tu kosong mata dia. Dah, mata ada. Tapi tak ada penglihatan. La ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, kata surah Al-Hajj. Bukan mereka ini bukan buta mata, tapi yang butanya ialah hati mereka tak dapat melihat apa yang kami sampaikan. Ya ikhwan, apa yang orang nak sampaikan kita tak dapat. Muhammad itu insan yang Allah dan malaikat berselawat. Malaikat Muhammad itu adalah Rasulullah dan Nabi penyudah. Muhammad itu siapa dia? Muhammad itu adalah insan yang Allah puji akhlak dia. Sekecil-kecil benda Nabi buat masuk dalam khuluqil azim. Khuluqil azim masuk dalam perangai budi pekerti yang sangat agung. Nabi kata al-haya'u minal iman, malu daripada iman. Nabi kata al-haya' la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak adalah orang yang ada sifat malu, melainkan di belakang malu itu ada kebaikan yang sangat banyak. Ini semua Nabi sebut. La tahqiranna syai'an minal ma'ruf. Nabi kata bila benda tu baik walaupun dia kecil, jangan kamu pandang hina. Siapa yang cakap ini semua? Orang yang Allah dan malaikat berselawat, yang diutusnya dengan rahmat. Akhlak dia begitu tinggi, dia adalah Rasul dan Nabi penyudah. Ini adalah jalan untuk kita merempuh kebenaran, bertemu dengan kebenaran. Kita bertemu satu orang, kita nampak dia hebat, dia mencipta jemaah-jemaah dia sendiri. Kita cuba tengok dia, kita renung dengan ayat ni. Tak masuk kita jemaah dia, tak masuk. Tak masuk. Nak masuk ke mana? Lebih-lebih jemaah dia bina tu, satu pun benda dia cakap, dia tak boleh kait dengan Nabi. Kita kata tuan Syekh,
Apa yang Tuan Syekh nak ajak ni? Dia kata saya nak ajak ilmu baru. Yang kata baru tu macam mana? Sama ada kami baru dengar ataupun dia baru didaftarkan. Oh, dia kata Nabi Muhammad pun tak ada belajar ni. Nabi Muhammad tak ada belajar. Bahasa dia tu telah meletak Nabi di mana? Tapak kasut tu pun agak tinggi. Nabi telah berada di bawah tapak kasut. Bagaimana nak duduk, bagaimana nak puji orang ni? Bagaimana nak ambil sesuatu daripada dia? Mungkinkah rahmat orang tu dia tak kenal Nabi Muhammad? Mungkin? Tak mungkin, ikhwan. Tak mungkin. Tak mungkin. Kata, jom ikut saya nak ajak cara zikir. Macam mana zikir? Kita zikir ni kita pelik sikit. Kalau biasa orang zikir la ilaha illallah depan ke belakang, kita belakang ke depan. Kata, boleh ke? Awak tak boleh. Kata dalam hadis tak pernah tengok pun zikir lagu tu. Yalah, memang dalam hadis tak ada, tapi Tuhan baru buat turun. Tapi ada orang tertarik. Mungkin ubat demam dia makan ketika sesema, ubat sesema dia makan ketika kena kudir buta. Ubat tu jadi pening masuk dalam badan dia, dia tertarik. Ya ikhwan, kerana itu dengan beberapa ayat kita baca ini, Abu Bakar tertarik pada Nabi. Dengan ayat-ayat ini Allah mengangkat kerasulan, nubuwah dan risalah Nabi Muhammad. Dengan ayat ini juga kita jadikan dia sebagai ismah, pelindung diri kita daripada nak ikut benda-benda tak betul. Dan dengan ayat ini kita membina jati diri, kekuatan jiwa yang Nabi bawa, demi Allah aku takkan tinggal, yang Nabi larang, demi Allah aku takkan buat. Kerana dalam hidup cara Nabi ada jaminan kemuliaan, keagungan daripada Allah Jalla wa'ala. Dan kita ada masalah. Masalah apa? Jiwa kita tak menangkap dengan janji-janji Allah. Ini problem. Sangat problem. Orang kata awak jaga elok. Kata awak ni bukankah selalu malam duk pakai jalan tu? Kata iyalah, nak balik nak pakai jalan mana? Jalan tu yang dah. Dia kata tak apalah, saya pesanlah kalau balik 12 ke atas tu hati-hati lah. Kata apa dia tuan? Tak ada apa-apalah, hati-hati lah. Sampai masa tahu sendiri ya. Kita pun bila main 12 kata bawa kereta lalu ke jalan tu, tak tahu orang utara kata tak tahu ekor kepala. Dia main seram. Automatically dia seram. Dia seram. Tak tahu apa sebab. Seram. Nak kata dia tu cerita sesuatu pun tak. Dia tu kata jaga. Kita kata betul lah. Kalau aku pejam mata mampu dengan kereta-kereta. Tapi tak boleh dia jaga. Bulu rumah naik, bulu ketiak naik, semua naik. Kerja seram. Tak apa, hati balik tanya. Kata, Pok Cik, ni betul-betul apa cerita? Dia kata tak. Dia kata banyaklah orang cerita. Dulu ni kat pokok besar tu biasa jadi aksiden. Oh, aksiden lah. Itu jadi lagu mana? Tak ada lah. Dia kata di situ dia aksiden tu mata tutup tak rapat. Itu dia duduk kacau orang lah. Oh, lagi bila kita balik 12 ke atas, nak sampai dekat jalan tu, memang ayat kursi, ayat meja, semua baca habis. Wahai tak pernah dengar. Siapa cerita? Bukan Nabi. Yang cerita tu pun Tuhan tak, Allah tak ada jaminan dia tak cakap bohong pun. Kita percaya cakap dia. Kita ikut bahasa dia. Ini orang Quran kata bohong, tidak, akhlak mulia, Allah, malaikat berselawat. Tiba-tiba orang ada ragu nak ikut. Masya Allah. Inilah fi qulubihim maradun. Jiwa-jiwa yang ada penyakit yang tak nampak. Fazadahumullahu maradah. Tambah. Rawat tak buat, tambah. Ini yang perlu kita hati-hatikan. Akhirnya saya sebut satu perkataan Imam An-Nawawi. Iaitu Imam Nawawi dia mengajak satu doa makan. Hadisnya di Imam Muslim. Kita ni bila kita dah makan habis, selesai dah kita makan, tambah kita makan rumah orang, dah habis kita nak balik,
Nabi kata bacalah Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lana wa lahum. Ya Allah, kau berkatilah rezeki tuan rumah ni, kau tolonglah ampun mereka semua dan rahmati mereka semua sebagai balasan mereka buat baik pada aku. 3 aja. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Takat tu je, habis. Ini hadis Imam Muslim. Kata Nawawi, dalam doa ni ada 3 benda. Satu, minta berkat rezeki tuan rumah, minta Allah ampun dosa tuan rumah, minta Allah rahmati tuan rumah. Kata Imam Nawawi, walaupun yang ada dalam doa ni pendek, 3 perkara yang mereka itu baca, Nawawi merujuk pada zaman dia. Depa tu siapa dia? Ahli-ahli bid'ah, depa ni karang doa ni punya panjang. Doa makan depa karang sampai nasi sejuk. Masa bubuh nasi atas meja panas, dia punya karang doa sampai nasi sejuk. Panjang doa dia. Kata Nawawi, ini di mana nak jumpa kata-kata ni? Dalam syarah Muslim oleh Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, demi Allah, kalau Allah beri kepada mereka ketajaman akal, mereka boleh mengkarang doa, katalah doa tu punya panjang, boleh lilit dunia 3 kali. Ini Nawawi kira dia sindir orang tu dengan bahasa yang pedas. Ada orang boleh buat doa panjang lilit dunia 3 kali? Tak ada. Kalau ada orang boleh mencipta satu doa yang doa dia punya panjang lilit dunia 3 kali, kata An-Nawawi, demi Allah kamu ketahui yang doa dia lilit dunia 3 kali takkan sama dengan doa Nabi yang paling pendek berkat dia. Takkan sama. Kerana yang mereka cipta daripada akal dan hawa nafsu, yang Nabi buat daripada wahyu di sisi Allah, walaupun dia 3 rangkap saja, penuh dengan barakah dunia dan akhirat. Inilah Nabi yang Allah dan malaikat berselawat, yang diutuskannya untuk rahmat, akhlak dia sangat mulia, dan dia Nabi penyudah. Subhanallah ikhwan. Kalau itu kita boleh faham, rasanya bertemulah kita dengan orang kata apa dia, noktah untuk bertemu dengan jalan kebenaran. Pasal itu bila antum jumpa sunnah Nabi yang sahih, kena ingat ayat-ayat Quran ni, demi Allah aku takkan tinggal. Ini jalan yang paling benar. Tidak ada orang yang telah disahkan kebenaran dia oleh Allah melainkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang mengikut Muhammad, orang yang pertama ikut Muhammad adalah sahabat-sahabat dia. Mereka juga selamat. Dan kita mudah-mudahan boleh jadi orang kemudian yang mengikut Nabi sepertinya Allah sebut dalam ayat 100 dalam surah Taubah, supaya Allah berkati kita dunia sampai akhirat. Ada soalan ke nak tanya? Kalau tak tanya lagi baik, masa pun pendek. Kalau tanya pun boleh juga, yang senang-senang lah. Terima kasih kepada surah ini, surah apa nama tu. Terima kasih banyak-banyak pada jemaah sekalian, supaya kita diberkati oleh Allah dunia sampai akhirat. Jazakallahu khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.